tanpa melengahkan masa lagi, persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Rizal bin Jamaluddin selaku Yang Berhormat Adun Pasir Panjang, juga Ahli Parlimen Bukit Gantang, juga merupakan Pengerusi Pakatan Rakyat Sekretariat Negeri Perak. Majlis dengan segala hormatnya, persilakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat dijadikan di kalangan manusia, mau menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wei baca siapa sebagai alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah la ilaha illa anta alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Bagi saudara majlis yang berhormat, saudara kawan pendengar yang berbahagia, saudara Lo Dr. Syah MP Syafoka, pimpinan DAP cabang Lumut, saudara Paul wakil daripada Muhammad Muhammad dan dari daripada PKR Saudara Hamidun, yaitu pegawai khas pada Adun Pasir Panjang, pemuda-pemuda dari pasti keadilan Saudara dari Polisi pimpinan daripada pemuda Lo DAP dan juga PKR. Pertamanya kita berkumpul di sini sebagai satu simbolik untuk merasmikan lancaran pemuda Pakatan Rakyat di Parlimen Lumut. Jadi ini satu sejarah, kerana di Perak kita belum ada lagi pelancaran pemuda Pakatan Rakyat. Dan saya kira ini satu tindakan yang cepat daripada Pakatan Rakyat. Syabas kepada pimpinan Pasti Keadilan Lumut yang telah melancarkan, dan insyaAllah kita akan terus bekerja kerana perkara dendam pilihan raya telah perlu dipadu, telah perlu dipukul. Ya, kita lihat semalam di Kuala Lumpur berita menyatakan UMNO Barisan Nasional berjaya mengumpul 12,000 orang. Dia cakap 12,000 orang, tapi tak ada macamnya, tak sampai ke 1,000 orang di sana. Tapi seolah-olahnya pilihan raya telah pun dimulakan. Jadi untuk itu pemuda Pakatan Rakyat di Parlimen Lumut mesti bekerja hari ini sebagai satu kumpulan, sebagai satu entiti. Mana-mana program kita buat Parlimen Lumut, kemudian kita pergi ke Don Papua, Pasir Panjang dan juga di Setiawan, kita mesti tunjukkan satu entiti Pakatan Rakyat. Ya, walaupun program itu program DAP, pemuda perwakilan, pemuda PAS, tapi semua itu kita anggap sebagai program Pakatan Rakyat. Kenapa? Kali ini kita mahu menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat mesti ganti sama Barisan Nasional. Tak ada pilihan. So ada dua parti saja di Malaysia, Pakatan Rakyat hantam sama Barisan Nasional, Pakatan Rakyat lawan sama Barisan Nasional. Jadi itu kita nak beritahu kepada orang, ini adalah program pemuda Pakatan Rakyat. Dan kita nak beritahu kepada pemuda-pemuda semua mereka ini mendaftar kemudian jadi pemilih. Bila mereka jadi pemilih, mereka sokong Pakatan Rakyat. Jadi tugas kita benar-benar besar. Oleh kerana kita sudah menang Setiawan, kita menang Pasir Panjang. Jadi sekarang tugasan kita nak tahankan Pasir Panjang, nak tahankan Setiawan, kemudian nak kasih menang sama Parlimen Lumut dan juga Don Papua. So kita ada dua kerja yang cukup besar. Jadi saya mengharapkan dengan adanya pemuda Pakatan Rakyat, pimpinan mereka yang lebih aktif, lebih muda, boleh membantu Pakatan Rakyat dan pimpinan Pakatan Rakyat Perak untuk kita berbicara semoga memahankan Don yang benar dan kita juga rampas Parlimen dan Don yang benar. Jadi saya terima kasih di atas pelancaran kembali. Saudara-saudara, kita lihat hari ini di Malaysia orang jika berkenaan dengan bajet belanjawan. Jadi kita lihat Najib Tun Razak nampak seolah-olah cukup tertekan kerana dia memberikan bajet ataupun berupa haluan kepada hanya kebanyakan
beri sedikit hiburan pengetahuan kepada bekas-bekas tentera dan anggota keselamatan. Jadi kalau kita lihat mereka yang menerima ini banyakkan kekayaan kerajaan. Katakan swasta orang yang kerja sendiri, orang kerja kilang, dia tidak dapat apa-apa manfaat daripada apa yang ditawarkan. Sedangkan kita lihat hasil negara ini, income of this nation, revenue negara ini, hampir-hampir 80% dikutip daripada orang yang bukan berbangsa Melayu, kaum India, kaum Cina. Mereka juga turut menyumbang kepada hasil cukai negara. Tapi yang mendapat manfaatnya dia kata ini bagi orang Melayu. Ini satu ketidakadilan. Ya, tidak adil kerana cukai kutip daripada orang kebanyakan yang bukan Melayu, hasil dari semua orang Melayu. 80% yang diberi oleh Najib baru ini pada orang Melayu. Itu pun berubah bulan-bulan. Sebab bila dia kasih 100 satu budak sekolah, dia kasih menengah 200, kemudian dia kasih keluarga 500, satu hari pakai sudah. Satu hari pakai sudah. Jadi Najib sebenarnya mau kasih orang Melayu gantung sama UMNO. Dia tidak orang Melayu ini jadi satu masyarakat yang bergantung kepada subsidi, bergantung kepada haluan. Najib tidak ada langsung minat untuk membebaskan orang Melayu daripada kekejaman dan juga daripada kemiskinan. Tak ada. Itu sebab dia bagi 500, 200, 300. Dan kita pun tahu kalau dia bagi 200, 300 dia tidak boleh tahan lama. Sebab pemberian ini hanya sekali sahaja. Beri 500 habis. Tapi kemudian tahan setahun dia kasih. Maknanya orang Melayu akan sentiasa bergantung dengan UMNO. Jadi untuk itu hari ini kita menjawab. Pakatan Rakyat kita mahu kasih semua orang Malaysia, tak kisah bangsa, agama dan latar belakang, mereka mesti dibantu supaya tidak ada mana kaum itu yang tertinggal. Itu Pakatan Rakyat. Itu sebab kita semasa 11 bulan jadi kerajaan negeri Perak, kita berikan dan kita agihkan kepada semua rakyat negeri Perak. That was what we did for the last 11 months. Pakatan Rakyat pasti keadilan. We manage the state and we give preference to people of Perak. Mana-mana orang Perak yang miskin, kita beri mereka hak milik tanah. Ini bukan one off, ini bukan satu kali kasihnya, ini adalah berpanjangan. Tapi UMNO dia tidak mau kasih orang Melayu ini bebas, dia mau ikat ini orang Melayu. Bila dia ikat orang Melayu, maka dia akan sentiasa mengundi orang UMNO. Kita tengok daripada kawan kita bangsa Cina bangsa, dia tidak diikat, maka dia bebas. Dia nak tolak mana kerajaan dia ditolak, mana kerajaan yang tak perform dia pilih kerajaan baru. Tapi orang Melayu dia ada tahyul dalam kepala dia ingat ini negeri UMNO punya dan hanya UMNO saja boleh urus ini. Ini khurafat. Sebab apa? Sebab dia terpulang pada rakyat. Kalau rakyat tengok itu kerajaan bantu rakyat, kerajaan tolong rakyat, kerajaan tak ada rasuah, kerajaan tak ada perkawaman, maka dia akan pilih kerajaan itu. Hari ini UMNO Barisan Nasional terbukti mereka adalah parti perkawaman. MCA parti perkawaman, MIC parti perkawaman, UMNO parti perkawaman. Dan dalam ajaran Islam tidak boleh hidup mati kerana perkawaman. The Islamic teaches the Muslim not to live and die and struggle because of his beliefs. I repeat, the Islamic teaching states clearly that it is not acceptable in the eyes of God if you live, you die, and you struggle because of your race. Orang UMNO tahu tadi, kerana mereka kata mereka juga adalah agama Islam, tapi mereka tak ikut arah. UMNO berjuang di atas kau. Hari ini kita lihat Perkasa yang dipimpin oleh Ibrahim Ali, juga UMNO cukup kuat dengan kau. Dalam konteks ini saya nak beritahu berapa saudara Cina, iaitu Nanyang Siapa, Xinjiang, China Press, mainkan isu hudud. Dia hentak isu hudud ini nak menakutkan orang Cina. Tapi kita kena lihat, kalau dulu 95 dia boleh main, 99 dia boleh main. Saya bincang sama Paul tadi. Sekarang kalau dia main isu itu juga, kita dah jadi cerdik. Orang Cina sudah jadi pandai,
Kita marah sama MIC, kita tidak cakap itu bahasa ucap. PAS tak pernah cakap, PMP tak pernah cakap, keadilan tak pernah kata ini UMNO panggilan cawangan. Ada tidak? Tak boleh. Tapi UMNO benarkan surat khabar MCA Sinchu dan siang-siang yang siang sama dengan cakap pers. Semua benda itu sebenarnya mereka ada ketekan. Semua orang Cina sudah tahu MC, orang Cina tak tahu bahasa India pun tak tahu bahasa nasional. Jadi hari ini dia main isu bunuh. Dia beritahu sama orang Cina, ini bunuh potong tangan. Ini satu penipuan yang dibuat oleh MCA, yang dibuat oleh pemimpin MCA kepada orang Cina. Tapi sekarang alhamdulillah orang Cina ada terbuka. Tadi saya ada satu demonstration di Little India. Ada ramai akbar Cina kat sini. Dia beritahu kami diarahkan oleh pusat. Ni pemerintah akbar Cina di Ibu. Dia kata kami diarahkan oleh pusat untuk sebut PAS di Patibunan dalam akhbar kami. Ini arahan mereka dan kami rasa malu. Ni akhbar the Chinese press, we felt ashamed to write in our paper that PAS is a Spanish parti lancau. Dia tak ada rasa malu. Dia rasa malu cakap dengan saya. Tapi kami tak ada pilihan. Kami diarahkan oleh ketua MCA kami. Sebab kabar akhlak ini semua punya MCA. Tapi saya kata saya rasa sedih, tapi saya tak rasa gembira. Kerana ramai orang Cina akan nilai surat kabar kami. Mereka tidak mudah diukur. Dulu 95 ya, kamu boleh ukur. UMNO suruh MCA ukur orang Cina pakai huruf. Tadi mereka tanya saya, dia kata Dato' Sri, ini huruf apa dia? Saya tanya dia, saya kata you telah tulis banyak ini huruf dalam akhbar Cina. Sekarang saya beritahu sama saya, itu huruf apa dia? Dia kata itu huruf potong tangan. Tengok bagaimana penipu sekarang. Saya kata, you tahu tak itu perkataan hak, HAD. Dalam bahasa Melayu ada perkataan hak umur. Ya, kita ada hak umur dan mengundi 21 tahun. Hak laju, kita bawa kereta 120 km, ada hak laju, tak boleh lebih. Itu perkataan hak, ambil daripada perkataan Arab. Hak means limit. You cannot transgress that limit. So you only have to drive 110 km. Itu hak. Now that is singular. Itu adalah mufrad satu, ya, singular. Satu hak, satu limit. Tapi kalau banyak hak, dia bagi limitations. Maka dalam bahasa Arab, singular dia nama hak, plural dia nama hudud. So hudud is actually a translation of plural of one limit. Satu limit, satu hak. Banyak limit, hudud. So mana ada tanda pertemuan? Oh, macam itu macam mana saya? So dalam hak ini macam-macam kita ada hak. Ya, kita isap, ada setengah orang isap rokok ada hak itu tak? Ada orang mandu kereta ada hak. Ada orang minum arak pun dia ada hak. Mana boleh satu hari minum 20 kg dia arak, tak boleh. Dia ada hak. Ini hak kerana nak jaga keselamatan. Jadi sekarang ini UMNO benarkan MCA tipu orang Cina. Apa itu hak? Dia kata ini hak atau hak. Nah, I'm telling my friends di Pakatan Raya, oh, ini adalah fitnah daripada MCA. Dan UMNO benarkan MCA fitnah dan tipu orang Cina walaupun dia tahu ini bertentangan dengan Islam. Tengok Islam. Jadi saya nak beritahu rakan-rakan, saya nak kata make no mistake. Dan as far as Pakatan Rakyat is concerned, daripada Tuan Muhyiddin Aziz, Haji Abdul Hadi Awang, kita bersetuju bahawa framework Pakatan Rakyat berdasarkan kepada apa yang terkandung dalam buku jika itu merupakan tata susila dan strategi kita bergerak. Apa yang terkandung dalam buku jika. So we have agreed as far as Pakatan Rakyat is concerned, MCA boleh main isu hudud, tapi dalam kita nak menjatuhkan UMNO nasional, we will stick to the common policy framework ataupun latar belakang yang telah disetujui dalam buku jika. Saudara-saudara, orang Cina, orang India faham yang hudud is part of Islam.
perzinahan, ada orang keluar daripada Islam, murtad dan sebagainya, maka diaplikasikan undang-undang tersebut. Dan yang nak beritahu, kalau benda ini pun berlaku dulu hanya kepada orang Islam, ya, orang Islam sahaja. Sebagaimana di India, orang di India, ya, sini pun di Malaysia sama juga. Kepercayaan kalau dia meninggal, dia mati, maka dia bakar. Itu undang-undang hukum daripada agama Hindu. Saya sebagai orang Islam, Wong Kau sebagai orang Buddha, Paul sebagai orang Kristen, kita tidak diberitahu sama orang Hindu, "Kau jangan pakai nyawa. Ni tak boleh pakai nyawa." Ini adalah ajaran Hindu, ini agama Hindu. You tak boleh masuk campur. Sebab this is part of Hinduism. Jadi kalau ada orang-orang lain kata, orang Hindu jangan pakai Hindu, jangan pakai nyawa, tak boleh. Jadi itu kepercayaan dia. Begitu juga dengan orang Kristen, dia ada kepercayaan dia. Ya, kami hari raya Christmas 25 hari bulan Desember. Tiba-tiba orang Hindu, orang Islam, orang Buddha beritahu sama orang Kristen, jangan 25 Christmas, tak boleh raya kau. Boleh tak boleh? Tak boleh. Begitu juga dengan DAP dan juga PKR yang bukan Islam. Dia tahu dulu is part of Islam. Dia tidak tentang, cuma dia kata kita mesti kaji dalam konteks pelembagaan Malaysia, mesti ditafsirkan dan diberi penerangan. Jadi untuk itu kami Pakatan Rakyat bersama-sama memberi penerangan. Walaupun 23 tahun Nik Aziz di Kelantan, saya nak tanya, Nik Aziz 23 tahun di Kelantan, ada tak mana-mana orang Cina yang bukan Islam, orang India yang bukan Islam, orang Siam yang bukan Islam, yang Nik Aziz sudah potong dia punya jari? Ada? Bukan potong tangan, jari saja. Ada tak Nik Aziz potong orang India punya jari? Oh, ilan. Itu potong jari, mana boleh ada potong kepala? 23 tahun. Kalau di Kelantan pun masih lagi Nik Aziz bincang, kita di Perak lagi dah makan masa Kelantan. Betul tak betul? Jadi untuk itu nak beritahu kepada orang-orang bukan Islam, ini hud, ini hak, hudud adalah plural for hak. It is a plural for limit, one limit, many limitations, satu hak, banyak hudud. Dan ia hanya kepada orang Islam sahaja. Begitu juga orang India, bila dia mati, dia bakar hanya kepada orang Hindu sahaja. Orang India atau orang Hindu tak boleh paksa pada orang Kristian, orang Islam, orang Buddha. Dia mati, mesti bakar. Tak boleh. Jadi untuk itu kita kena faham bahawa it is part of Hindu rights, it is part of Islamic rights. And this is not made, this is not invented by the Muslim. It is not invented by the Indians here. It was brought long time ago daripada punca-punca yang boleh kita yakini. Jadi untuk itu saya nak beritahu, dalam parlimen kita akan cuba menyatakan bahawa akhbar yang diharap oleh FCA merupakan akhbar hari ini yang kurang ajar kepada Islam. Supaya orang UMNO juga tahu bahawa MCA hari ini boleh berfikir Islam. MCA hudud sama UMNO. Kalau UMNO setuju ini hudud, kita keluar sama Pakatan Rakyat, bersama Barisan Nasional. DAP tak buat macam itu. DAP kata, ya, kami tidak setuju dengan hudud, sebab hudud ini adalah benda Islam, kami bukan Islam, tapi kami tidak faham, kami tidak deny dia. MCA deny benda itu, dan UMNO pun setuju. Jadi untuk itu Pakatan Rakyat kita beritahu, as far as we are concerned, our basis of working is the common policy framework guided by the Hukum Cipta, and it is being based on the Malaysian Constitution. Itu sahaja. Jadi untuk itu saya pun kadang-kadang tak pernah cakap sama ini, sebab kita boleh ada satu saja objektif kita, mau kasih UMNO tumbang, betul tak betul? Kita mau kasih UMNO tumbang, betul tak betul? MCA tumbang, MSC tumbang, UMNO tumbang, BN tumbang. Itu saja kerja. Toilang MCA, toilang Mahfud, toilang MSC, toilang sama Utong, toilang sama Kuot. Kita hantar sama dia. Lalu kerja dia. Jadi pemuda mesti ke depan. Pemuda rukun mesti hantar sama MCA. Semalam di program hiburan dan juga kebudayaan Hindu untuk menyambut Happy Deepavali, Kong Choha punya asisten nama Mr. Singh.
Datuk Ngien Muhammad ada, saya ada sana, Dr. Syam ada, MP Syamul ada. Kong Choha orang itu Mr. Ting cakap sama orang India dalam Dewan Ramai Orang ini. Kalau you sokong pas, nanti pas kata dia tak kasih ini macam punya hiburan. Dan laki-laki perempuan tak boleh campur. Ini satu penipuan. Dan saya akan bawa dalam parlimen. I will bring this in parlimen and I want question Mr. Kong Choha. Please explain to me why is your right hand man telling lies about Islam? Belittling PAS, menyatakan PAS akan haramkan semua-semua. Saudara-saudara, itu jauh daripada PAS. Tapi itu yang mereka fitnah PAS. Kita tak pernah fitnah mereka seperti itu sekali. Tapi mereka buat sekali. Saya sendiri diberi penghormatan kepada organizer semalam. Mereka minta saya naik ke atas. Saya naik ke atas. Mereka bodoh saya bunga mangga dan sebagainya. Saya tak tutup MCA walaupun saya tahu MCA hantam sama PAS. But I did not ridicule. Saya tak tutup MCA. Saya hanya beritahu kepada kaum-kaum India ketika itu. Warga, saya kata, batukan di bawah. Saya tak hantam, saya tak tutup MCA. Walaupun MCA hantam sama PAS. Sebab saya tahu dalam itu ada orang India daripada MIC, orang India daripada keadilan, orang India daripada NGO dan sebagainya. Saya tengok, maka orang India di situ dia tengok Pakatan Rakyat lebih matang. Tengok MCA punya pemikiran dah banyak pemikiran MCA tak boleh. So saya nak beritahu kepada kawan-kawan saya orang Cina, mereka cukup terdedah, mereka tahu jahat UMNO Rasa Nasional. UMNO Rasa Nasional zalim. Mereka gunakan hudud. Hudud ini is very small as far as Islam is concerned. Takkanlah kezaliman UMNO yang jahat. UMNO hutang sama negara 450 bilion. UMNO curi kita punya wang. UMNO buat perkauman. UMNO tak tolong orang India. Kerajaan hari ini menepikan orang India. Takkan sebab satu hudud kita boleh tukar keputusan. Let us be more mature. Ya, UMNO dia akan gunakan benda itu. Dia ingat ini kali undi pilihan raya 13 dia boleh tipu orang Cina. Tapi saya dapat feedback daripada kawan-kawan Dewan Himpunan PAS orang Cina. Mereka kata kita dalam proses belajar kita tak tendang macam itu saja. Jadi mana lebih teruk? Mana lebih teruk? MCA reject, UMNO ikut kata MCA. Maka UMNO jadi boneka oleh MCA. Betul tak? DNP tak pernah tentang, tak pernah tahu. Dia kata cuma hudud tak sesuai dengan Malaysia. Sebab Malaysia negara macam. Tapi dia nak kata hudud itu tidak ada. UMNO hanya tekanan MCA, maka Najib Tun Razak kata hudud tak ada. Hudud takkan ada di Malaysia. Mana dia nak cuba nafikan dalam Islam. Itulah yang datang UMNO di atas desakan MC. Tapi saya yakin dengan penerangan daripada pemuda, beritahu rakan-rakan, mereka juga akan terbuka melihat kebenaran Islam dan rakan-rakan kita di Pakatan Rakyat. Jadi mudah-mudahan adanya pertemuan pemuda kali ini akan memberikan peluang untuk rakyat lihat apa kerja yang Pakatan Rakyat nak buat. Saudara yang saya rasa sekian. Akibat daripada isu semasa hari ini, sudah tentulah UMNO Barisan Nasional akan bagi wang banyak kepada pengundi. Kita nak beritahu kepada pengundi, UMNO kasih wang angkat, MIC kasih wang angkat, NCA kasih wang angkat. Tapi bila kita pangkap, jangan pangkap sama UMNO Barisan Nasional. Kasih undi sama Pakatan Rakyat. Sebab Pakatan Rakyat terbukti parti yang membela di parlimen 2 hari 3 hari sudah. Kita persoalkan kenapa tahun ini pembentangan belanjawan tapi laporan audit tak keluar. For the first time in the history of the Malaysian Parliament, the budget was presented without the report from the Auditor General's Office. Tak pernah berlaku. Sebab kalau kita nak bahas budget, mesti refer to laporan audit. Sekarang laporan audit tak keluar. Dalam parlimen laporan audit tak keluar tahun 2010. Dan apa sebab? Apa sebab? Sebab laporan audit itu menyatakan
First National. Dia beli satu notebook, harganya 42.000. Negeri Pakatan Rakyat, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan sama Selangor, kita beli satu notebook harga 1.800. Itu yang mereka tahu. Kalau rakyat tengok ini, pusat UMNO sudah hilang uang 28 bilion pada tahun 2008. Hilang. Ya, ini kira ketirisan, tiris 28 bilion. Jadi itu pertama kali laporan audit tidak dibentang ke dalam parlimen sebelum budget. Maka ahli parlimen Pakatan Rakyat hari ini kita demand an explanation. Kenapa ini laporan audit tidak didengar? We are asking them, and there is no reason now. Budget telah bentang, laporan audit tak. Jadi kenapa? Sebab kami diberitahu kepada rakan-rakan dari pejabat biro audit, maka dengan performa dari Pakatan Rakyat nampak baik. Terus kenapa baik? Sebab kita melaksanakan kerja-kerja kebenaran keadilan sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, menyeru kepada Maha Pencipta Kebenaran. Saya terima kasih atas perhatian bersama dengan kerasnya lancaran pemuda Pakatan Rakyat Anak Lumut. Mudah-mudahan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dia akan memberikan lebih kebaikan kepada kita. Terima kasih Henry. Saya ucapkan Happy Deepavali. Islam, selamat hari raya Kurban, selamat hari raya Haji. Saya sudah